macam Pok Yah Concodeh pun kadang-kadang saya tengok dia punya feel macam saya tengok Godfather, tapi dia versi lokal kan. Dia punya relax dia, gangster Melayu yang relax. Sebenarnya macam tu kan style kita. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasa semanja. Wow. So bang, kita orang raksasa manja. So itu raksasa. Nampak manja tak? Manja sangat tu. Manja sangat. Okay bang, apa khabar? Sihat bang? Baik, alhamdulillah. So terima kasih bang. Terima kasih banyak sudi luangkan masa dengan kita orang channel kecil ni. So abang ni dengan nama besar sanggup nak lepak dengan kita orang ni, kita orang sangat besar hati lah. Besar Mana bang. nama besar? Sepuk Pok Yah Concodeh, orang dah kenal lah. Dua ikonik watak abang. West My Golok. Itu nama West My Golok, nama Pok Yah yang besar. Saya membesar dululah dengan West My lah. West My Golok sampailah ke sekarang ni air bang. Sama Transition saya pemain petang tu, lepas tu senario. Okey. Ya, zaman tu betul lah tu. Okey bang, kita mulalah. Apa ni? Apakah kita throwback jauh sikit lah. Apakah motivasi abang untuk mula-mula datang ke KL? Atas niat apa atau atas cita-cita apa? Saya ke KL set isi borang kerja dari rumah. Okey. Kerja apa bang? Saya dengan Dewan Bahasa sebagai penolong pelukis pada awal dia. Okey, pun secara kebetulan sebab masa tu saya tak pernah fikir saya nak keluar daripada KL, daripada kampung, sebab saya tak pernah fikir tentang kehidupan. Saya nak jadi apa, saya nak kerja apa, saya tak pernah fikir. Tapi ada minat masa dulu tu melukis kan. Sekolah minat melukis, tak belajar pun. tak pernah buat. Saya buat apa pun sampai kali ni tak satu pun yang saya belajar secara formal. Tak ada. Okay. Jadi melukis tu suka-suka conteng gitu kan, di sekolah, kat rumah. Jadi bila ada saudara yang datang ke rumah masa tu daripada KL, daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, dia nama Perak tapi isteri dia tu saudara lah. Jadi dia cuti balik, dia bawa dua orang kerja kosong kat Dewan Bahasa. Jadi adik perempuan saya isi satu. Dia masa tu guru Rizal SPM dia, tapi dia dah isi. Jadi bila saya balik malam tu ada satu lagi borang kosong. Jadi saya tengok ada pelukis, ada penolong pelukis kan. Yang lain tu saya tak minat lah. Kenaikan ni pun tak pernah fikir pun. Saya pernah pergi naik bas ke Kota Baru daripada kampung saya pergi jumpa ke Kota Baru, kawan ajak pergi ke pejabat buruh kan, daftar buruh kan. Dia kata dah kena pakai baju kemeja seluar sedet. Baru nak pergi ambil orang dekat pejabat buruh kan. Saya naik bas kan sampai stesen bas Kota Baru, kawan-kawan turun, saya tak turun, bas sama saya balik. Sebab saya tak selesa. Jadi tak pernah fikir nak kerja kan. Jadi saya tengok ada pelukis sama pelukis dia tertulis di situ pengalaman 5 tahun sekurang-kurangnya. Jadi saya kata saya tak ada pengalaman tapi penolong pelukis. Saya pun isilah orang penolong pelukis. Itu ya saya datang ke Kuala Lumpur. so masa tu abang memang dah minat melukis, dah memang biasa melukis lah maksudnya? Tak biasa juga. Yalah kita duduk kampung kan, biasa melukis sendiri-sendiri lah. Tak kan? So proses belajarnya tu di Dewan Bahasa tu lah nanti di dalam, itu saya kata saya tak pernah belajar secara formal. Bila letak kaki ke dalam, proses belajar sama juga dengan lain pun. Masuk kaki dulu baru belajar. Masuk kaki dulu bang, baru belajar. Tapi abang kira macam dulu ada dua minat kan? Satu melukis, yes. Satu lagi jadi pelawak. Pasal saya baca abang dulu juara lawak antara kelas-kelas. Memang daripada bukan antara kelas, dalam sekolah. Antara sekolah. Dia buat macam kan, sekolah ada pertandingan. Sekolah tadi bukan kelas-kelas. Antara sekolah. Dalam satu sekolah dia adakan pertandingan tu. Siapa nak masuk lah, bukan mesti dari wakil kelas-kelas, tak ada. Jadi pertandingan itu macam bakat TV. Format dia bakat TV kan, ada lawak naka, ada nyanyian. Kemudian ada silap mata, tapi silap mata siapa nak masuk kan? Dia macam talent show lah. Talent, betul nak dapat talent. Best sekolah bang. Betul lah. Ya, dua kali saya kata satu, kata dua. Dua-dua menang juara. Dua-dua menang. Maksudnya juara bahagian lawak lah. Tak, keseluruhan. Keseluruhan. Semua lawak menang. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ada penyanyi. Lawak yang menang. Sebab lawak seorang je masuk pun. Abang kan? Dengan kumpulan lah. Dengan kumpulan lah. Mana satu kumpulan lah.
Tapi akhirnya lawak tu dapat markah yang paling tinggi kan untuk Serana tu. Kira abang terpengaruh dengan pengaruh rakan sebaya ke ataupun daripada family lawak? Apa influence dia? Okey, sebenarnya ya, benda tu dari kecil lagi kan kita suka tengok menonton dulu. Kan dulu suka menonton filem kan. Benda-benda kecil kan, filem hitam putih dulu. Jadi kan cerita-cerita dulu macam cerita hikayat ke apa, dia ada watak lawak kan. Dia ada watak lawak kan. Jadi selain daripada minat hero, kita juga minat tentang watak-watak lawak kan. Jadi benda tu dah satu. Kemudian pula masa kecil selalu tengok dua pelawak di Kelantan, iaitu Wak Si dengan Pok Yam. Wak Si Pok Yam ni pelawak lokal, pelawak Kota Baru kan. Jadi kadang-kadang kita minat dengan lawak, jadi kita minat Wak Si. Jadi saya rasa pengaruh lawak saya ketika itu adalah pengaruh Wak Si. So pendekatan abang masa untuk talent show tu macam tu lah, Wak Si dengan Pok Yam punya style. Tapi tak tiru cerita dia. Tapi tu sebab lawak Kelantan kan, masa tu kan dia pun Kelantan, selalu buat show dia dekat Kota Baru, kat mana, dekat radio, kat apa kan. Jadi pengaruh dia sangat besar tu. Wak Si dengan Pok Yam ni di Kelantan orang lebih menerima dia daripada pelawak-pelawak di KL ni. Kalau pelawak KL pergi buat show di Kelantan dan Wak Si ada, mati bawa luar. Gitu-gitu kan mati. Dia punya hebatnya Wak Si macam tu kan. Jadi saya pun buat lah, kami 3 orang satu kumpulan. Ada nama bang kumpulan? Ada kumpulan Saradin. Maksudnya simple je, Sabri, Rahim dan Adin. Gabungan nama je kan. Macam masa Samsiri kuno kan. Saradin dan kami 40 lah di sekolah. Saya macam dah bagi hint dah macam mana pemilihan tajuk Pok Yam Concodeh ni. Itu Pok Yam nanti kita cerita kemudian. Itu kita nak deep sikit. Itulah dia. Jadi melukis, ya betul lah tu, kalau dua minat melukis dengan seni lakon. Daripada budak kan, lakon tu memang minat lah. Pernah masa cikgu tulis apa cerita-cerita kan, pernah tulis jadi pelakon. Tiga saya tulis, saya ingat tu. Masa tu dah 3 mengisi borang kan. Apa cerita-cerita kita tu kan. Pelakon, menteri besar. Menteri besar apa dia? Menteri besar. Dan juga pemain gusti. Sebab benda kita terpengaruh dengan benda tu kan. Kalau saya masuk sekolah, polis, askar, bomba tu je. Saya tak. Abang memang rare. Sebab saya pelakon sebab kita suka tengok cerita kan. Masa tu kecil tengok TV, dah minat pelakon. Menteri besar sebab masa tu Datuk Asri Haji Muda, seorang menteri besar Kelantan yang sangat hebat. Pidato sangat hebat. Jadi saya pengaruh dengan saya kecil-kecil saya dah tengok dia. Di Kelantan ni masa Darjah 3 tu tahun 70, tahun 69 pilihan raya lah. Jadi Asri dah sangat kuat lah. Jadi saya dah terdedah masa Darjah 2 lagi tengok. So awal usia tu abang dah mula tengok ahli politik, cara diorang dia pidato dahsyat. Kemudian pemain gusti, sebab saya masa tu saya minat ahli gusti lah. Siapa bang? Mark Lewin namanya. Mark Lewin. Bukan ni yang apa? Hak organ. Itu baru. Itu baru bang. Hari cerita ni tahun 69-70 ni. Saya tak kenal tu. Zaman saya masa tak perlu hak organ. Tak, saya awal lagi. Awal lagi bang? Awal lagi. Mark Lewin, Spanish Orient, ketika Tiger Jeet Singh. Kalau orang masih ingat lagi. Saya tak tahu. Memang tak ada lah. Saya memang 80s lah. Saya punya start tengok wrestling 80s. Okey. Sama lah. Masa tu dah penghujung dah. Kalau apa hak organ tu dah penghujung karier dia dah. Tungkau lah. Okey bang, projek terbaru bang. Kita throwback tadi, kita datang ke zaman sekarang pula. Projek terbaru tu maksudnya yang baru lepas ataupun yang nak buat. Okey, kita cerita pasal bukan Pimai. Itu yang saya tahu lah terbaru dari abang, projek abang. Ada lagi terbaru selepas tu. Tak apa, kita cerita yang tu dulu. Okey, bukan Pimai Bukan Pimai ni dah lama dah sebenarnya saya rasa niat nak kumpulkan kawan dalam Pimai kan. Selepas Pimai Tang tu tak ada, kita berpecah kan, berkawan tapi tak macam dulu kan. Dulu kita bertahun-tahun satu keluarga, hari-hari jumpa rapat. Jadi benda tu bila kita tengok dalam YouTube ada banyak kan, jadi terasa terkesak lama rindunya. Rindunya. Jadi saya mencari peluang lama untuk nak dapatkan, nak kumpulkan mereka, nak dapatkan cerita untuk mereka lama. Akhirnya alhamdulillah selepas PKP tu kami dapat buat benda tu, alhamdulillah. Series bang Series kami buat 12 episod. Bukan Pimai.
Tapi memang ada yang tanya pun antara kita orang punya penonton, ada kat tanya tak rindu ke dekat kepala pemain-pemain tentu tak nak buat reunion ke. Jadi dah terjawab lah. Dah ada projek. So memang bukan Pimai ni untuk mengubat peminat jugalah. Tapi bukan Pimai. Bukan. Kita dah jawab dengan tajuk kita. So dia bijak di situ. Bukanlah dia untuk meraih balik perhatian peminat-peminat Pimai. Dengan kita gunakan watak-watak yang berlainan, bukan watak-watak dalam Pimai tentu. Akan tetapi kita sebboleh mungkin kita kekalkan PA perangai mereka tu. Okay. So, location pun macam dulu, background location flat. Sekarang ni lain lah ni. Sangat lain. Kita 12 episod ni cerita kita di sebuah resort. Resort. Bermakna dari 6 orang kami Nabi Mai, saya, Imuda, Ma'over, Satya, Angelita, Khatijatan. Itu saja yang mampu kita kumpulkan. Yang lain tu susah kita nak kumpulkan selama sebulan kan. Ana tak dapat bang ya. Ana nanti dia susah nak tinggalkan jauh-jauh kan dan lama kan. Jadi kita faham tu. Yalah. Jadi kita kumpulkan yang mana mampu boleh selama sebulan kita di sebuah resort. Jadi cerita kita tentang 6 orang ni, orang tua ni pergi Temuduga. Episod lama mereka berjumpa masa Temuduga di resort. Resort tu dimiliki oleh 3 orang muda lah. Jadi kita ada 3 orang muda yang letak situ. Ada juga? Ada 3 orang muda jadi pemilik pada resort. Dan di mana 6 orang ni orang yang datang 6 ni nak interview dan 6 orang yang dapat lah sebab kepakaran masing-masing kan. Macam Ma'over jaga taman jaga taman. Imuda kita kata apa ni, jaga bangunan maintenance gitu lah. Macam watak saya adalah macam ketua jaga keselamatan. Khatijatan dia apa namanya, kita panggil apa? Bekerja am lah. Tukar ransi, housekeeping. Dan mana Angeline adalah accountant. Lucy ada ni? Ada. Keras masa muda. Keras masa muda tu bang. Tapi kita letak watak kepada watak Imuda saja yang agak macam dia jambu. Dia jumpa semua orang macam pernah tengok. Tapi orang lain akan jawab bukan. Okey. Dia watak apa bang? Imuda. Imuda tengok dia Imuda yang jaga maintenance dia. Imuda maintenance. Kita tengok nanti. Kita saja. 15 September kan keluar? Ya, insya-Allah saya diberitahu 15 September ni. Tak lama dah. So watak abang dalam apa nama bang? Dalam bukan Pimai ni. Bukan Pimai, nama saya Wan Seman. Wan juga nama Wan Seman. Kita bagi dekat-dekat dah sebenarnya. Tapi Wan Seman tapi nama dia Man ada lebih geram Man in Black. Man in Black. Macam Man in Black. Sebab dia pakai baju hitam. Dan watak dia tu, karakteristik dia tu antara Westmai, Poya, di tengah-tengah tu dia macam mana? Westmai ni dia lebih dekat dengan Westmai Golok lah. Sebab kita nak dekat dengan perangai macam tu kan. Boleh dapat balik bang? Apa dia? Boleh. Duduk 2 hari dengan kawan dia keluar balik. Macam gini dah. Contohnya kalau kau orang balik reunion sekolah kan, mesti perangai lama keluar kan. Keluar balik. Automatik. Macam tu lah. Tapi idea tu menarik tu. Datangkan balik kenangan lama tu. Tetapi kita kawal sikit lah biar sesuai dengan seusia kita sekarang. Itu dia. Boleh. Tak sabar saya nak. InsyaAllah. Kita pun tak sabar juga. Okey bang, ni macam throwback balik. Okey, tak ada masalah. Pergi balik tak ada masalah. Dulu masa sekolah abang pernah mengarah teater ke? Okey, ada tapi tak jadi. Tak jadi. Ini cerita menarik. Saya terpengaruh dengan satu teater yang saya tonton di TV. Masa itu teater di TV kan. Tapi aslinya konsepnya teater. TV apa? TV 1 masa tu dulu. Tak ada TV lain masa tu. Masa tu abang sekolah lagi? Sekolah 70-an 70-an. Teater Raja Pengemis kata saya.
teater yang di TV kan itu. Pelakon Omar Abdullah, Sidi Husin, Sabara Hitam, masa tu. Jadi saya terbaca dalam satu majalah Dewan Sastra satu teater yang berjudul Mayat, karya Hatta Azad Khan. Okey. Bila saya baca Mayat, visual dalam saya adalah teater Raja Pengemis. Oh, dia punya roh dia. Saya tengok gambar-gambar dalam tu kan. Sebab teater mungkin konsep yang sama tu kan. Jadi saya bercadang nak pentaskan teater tu di sekolah. Masa tu ulang tahun sekolah 17 tahun, 18, 19 umur saya tu. Saya di sekolah swasta, dah tak pas kerajaan sekolah swasta. Masa nak pentas tu, saya bawa majalah tu bagi kawan-kawan. Dengan kawan. Semua orang suka. Saya pun suka. Saya cerita dia konsep cerita ni, saya dah tengok gambar kan. Tapi seorang demi seorang tak dia tak yakin boleh ke saya buat, sebab saya hanya berpandu pada benda tu kan. Dia orang tak yakin dengan abang? Dia tak yakin. Akhirnya tak jadi kan. Kami dah 3 hari jumpa bincang baca kan. Jadi saya pun rasa mujur juga dia orang tarik diri tak jadi, sebab saya pun tak tahu saya nak buat macam mana sebenarnya kan. Saya hanya berpandukan benda macam tu kan. Kita tak pernah berdepan, kita tak situasi pernah sebenar. Kita tak pernah join dengan kumpulan teater di Kelantan, tak pernah kan. Jadi itulah pertama kali saya dapat. Kemudian tak ada itu dia bertukar kepada benda lain kan. Bertukar? Tukar kepada persembahan lain macam pantomim kan. Pantomim. Faham tu macam dia banyak voice over tapi dia tak ada lakonan, tak ada dialog. Monolog. Ada lakonan, dia tak lakonan tanpa dialog lah. Music saja. Yes. Tapi orang lain yang buat lah, cikgu tak silap buat lah. Cikgu yang buat. Saya dia minta join jugalah. Tapi saya frust, saya tak nak. Sebab saya dah frust, saya tak nak buat tadi tu. Tapi kalau dapat jadi buat tu kira besar tu projek tu bang. Ya, tapi sebenarnya nasib baik tak jadi. So, abang dah tak ada rasa nak buat balik ke sekarang ni ke, mana tahu projek tu. Mayat tu. Okey, Mayat tu bila saya sampai ke Dewan Bahasa dan Pustaka, dia dah buat, saya baca majalah tu pun pementasan tu dalam bahasa buat, gambar dalam situ dalam bahasa dah buat Mayat tu. Okeylah, kalau bercerita tentang abang Sabri Yunus, kita memang tak lari daripada West My Golok dengan Poya lah kan. So kita punya perbincangan hari ni seputar tu lah. Dan macam mana abang punya transisi kan daripada komedi yang untuk orang luar macam saya yang mengenali abang daripada TV saja. Saya nampak abang dulu seorang yang komedi pada kita, komedian tu dia tak serius dululah kan kita tengok. Lepas tu sampai sekarang abang yang sekarang yang saya rasa serius orangnya lebih serius dengan Poya, dengan naskah-naskah yang serius. So transisi tu dia berubah ke memang abang dari dulu macam abang sekarang? Okey, saya sebenarnya bermula dengan teater-teater yang serius. Okey. Tapi dah tentu ada dalam kita ada dua kan. Yang komedi kita daripada kecil lagi pernah buat tandingan semua kan. Jadi minat kita semua kan. Tapi yang serius tu tetap ada. Minat kita pada benda yang serius kan. Jadi bila saya masuk teater, saya mula dengan teater yang serius. Daripada teater serius tadi baru kita pergi ke pemain-pemain tertentu kan. Jadi bila masuk pemain tertentu tu lepas tu saya selesa masuk sebab benda tu dah ada dalam diri kan. Bila masuk pemain tu saya dah pergi jalan benda tu dah ada dalam diri kita. Jadi bergerak dua kan, yang serius dengan yang komedi. Jadi kalau kata transisi tu sebenarnya saya tak terasa sangat transisi. Sebab sepanjang saya dalam dunia komedi 20 tahun, saya menonton pilihan saya adalah cerita-cerita yang serius. Koleksi saya dalam filem-filem yang serius. Dan saya sentiasa menonton filem sebab itu jiwa kita juga kan. Saya keluar buat kerja komedi, saya balik duduk saya menonton cerita yang serius. Jadi komedi itu sebagai gurau-gurauan geletek-geletek dalam hidup saya je. Jadi saya lebih fokus pada benda yang serius. Okey, tapi 30 tahun saya terperangkap dalam komedi. 30 tahun? 30 tahun saya dikenali. Jadi saya macam terperangkap dalam dunia terperangkap. Jadi saya tak boleh terperangkap lagi, saya harus keluar kalau saya nak lagi ke depan kan. Sebab komedi tak kekal. Oh ya? Dia tak kekal lama. Pasal abang macam mana? Dunia komedi dia ada satu had dia. Orang muda bila dah tua dah tak manis dah kita buat komedi. Orang tak suka nak terima kan. Jadi sampai mana ada orang tua boleh kekal sampai akhir dalam dunia komedi.
Sampai masa dia bila datang lain orang mula. Tetapi kalau dalam serius dia makin bagus, makin matang, makin matang kan. Yalah, kalau kita makin berumur, kita jadi makin cool. Ya. Okay, betul. Lakonan kita pun makin matang. Dalam Ya Cocode pun masih lagi ada komedi dia macam contoh yang sejuk. Tapi tutup aircon pakai tuala. Tapi tak nampak macam nak berkomedi sangat. Situasi tu. Situasi dapat ambil pada situasi. Sebab kehidupan kita tak kira tua muda pun situasinya komedi. Betul. Dalam kehidupan harian kita kan. Jadi memang benda tu. Dan tambah komedi tu satu benda yang sangat penting. Kalau kita tengok hari ini suasana dalam suasana yang komedi, semua benda orang meletakkan komedi di depan hari ini sebagai satu platform dakwah ke apa saja sekarang ni dalam bukan semestinya dalam hiburan, tetapi komedi itu perlu sebab komedi itu adalah fitrah kita sebagai manusia kan. Kita rasa nilai-nilai komedi itu harus ada. Sebab tu kita tengok tak pelik ceramah agama lain komedi dah masuk. Radio, DJ radio semua pakai orang komedi. Betul. Jadi komedi makin kembang. Tetapi kita tengok tahap dan nilai komedi yang macam mana. Yes. Komedi ni harus sesuai dengan tempat, masa dan juga siapa yang membawa. Siapa audiens kita sebenarnya. Betul. Macam saya lihat ramailah yang komedian, mungkin abang bukan boleh saya panggil komedian, mungkin pelakon yang berlakon watak komedi kan. Betul. Tapi banyak yang pelawak gagal untuk berlakon serius. Orang akan tengok dia tetap macam kelakar macam tapi abang berjaya tak buat mengubahlah benda tu. Dia macam saya kata tadi. Latar belakang atau asas kita, disiplin kita bermula daripada mana. Kalau kebanyakan dalam filem-filem tertentu, mereka bermula semua orang teater. Ya betul. Sebenarnya tu semua orang teater, semua orang serius asalnya. Semua pelakon teater. Berbeza dengan orang yang datang daripada disiplin komedi, daripada pertandingan komedi dan sebagainya. Jadi dia tidak ada disiplin lakon. Untuk dia orang berlakon, untuk watak-watak yang komedi pun dia hanya kita nampak lakonan luar saja. Tidak ada watak. Sepatutnya bila lakonan ada emosi yang lain kan. Betul. Tapi sukar pada mereka sebab mereka tidak ada disiplin tu. Tetapi benda ni melalui proses dan pengalaman akan mereka dapat juga. Akan mereka dapat juga. Tapi awal-awal mereka tak faham, mereka langgar saja. Asal komedi saja kan. Jadi berbeza dengan yang asas yang datang daripada teater tadi. Sebab tu kalau tengok orang teater dia beza macam Jalil Hamid kan. Komedi kan. Betul. Dia antara yang berjaya lah. Sebab dia ada asas teater tu ada. Disiplin lakonan tu ada pada dia. Kalau daripada terangan komedi dia tidak ada disiplin lakonan tu. Jadi memang tak ada masalah nak bawa scene pelakon komedi tidak ataupun berat. Dia tidak ada masalah, tapi masalah kepada penonton. Yang kata penonton tak boleh terima, itu masalah penonton. Kan? Tapi itulah cakap kelebihannya bang. Dia boleh macam on switch. Okey nak lawak tak. Ya, automatik dilawak kan. Satu ketika kalau saya main teater kan. Masa tu zaman tu setengah kuat nama saya dalam lawak kan. Tahun 90-an kan kuat. Saya main satu teater, saya jadi buta tau. Watak tu buta, sepanjang masa saya buta. Sejam setengah saya duduk dalam pentas, saya tak keluar dengan buta, menahan buta je. Sejam setengah. Mula masuk, awal, minit orang gelak. Sebab orang menunggu lawak kan. Tapi selepas tu, orang mula diam. Artinya, kalau kita berlakon kita jangan layan penonton. Tetapi dalam komedi kita mesti layan penonton. Dia berbeza kan. Betul. Penonton bagi ketawa yang besar, kita ada rancangan untuk bagi dia lagi. Itu disiplin kita berlawak. Bila penonton tengah syok tu kita jangan tarik, kita bagi lagi. Tetapi dalam lakonan biasa kita tak perlu layan penonton. Kita buat watak kita je. Kita hold aja kita. Faham. Dan lagi satu, petua dia bukan kalau nak kata petua pun, dia mata je. Mata sangat penting. Kita berlawak pun mata kita kan. Kita walaupun kita cakap benda lawak, tapi macam mana mata kita bermain dengan dialog lawak. Tapi macam mana kita bermain mata kita dengan dialog yang serius. Tetapi kalau pelakon dia tak boleh tukar mata dia kepada serius, walaupun dia cakap serius tetap kita nampak lawak. Duduk di mata saja. Itu macam mana bang? Boleh bagi contoh mudahkan sikit bang. Mudahkan sikit. Contohnya kalau kita kata gini.
kau buat apa tu? Mata kita biasa je. Kau buat apa tu? Tapi dah lawak, kau buat apa tu? Dah kita main. Orang dah nampak gelak dah. Jadi mata kalau yang patutnya kontrol dialog kita semua. Orang tak sedar tu bahawa mata sangat penting. Dapat satu ilmu penting. Okey, kita sambung ke bahagian kedua. Dari kerana mata. Jadi pula punya bakat. Tadi kita tahu pasal mata, dari kerana mata. Rupanya banyak metod berlakon yang sepatutnya tak boleh dibuat Okey. Maksudnya? Itu saya baru tahu tu bang. Contoh macam scene tu menangis sebab kena pukul. Tapi tak boleh kita buat macam contoh nak marah dia apa kan, sebab jadi lain pula perasaan dia kan. Nangis tu pun ada pelbagai nangis, jenis dia. Pelbagai jenis nangis. Sebab kalau kita ambil yang luar je, nangis semua terpilih untuk kita nangis apa-apa benda kan kita pilih. Jadi pilihan kita tu sebagai pelakon dia harus tidak memilih yang lain. Dia menghayati korek juga kenapa dia menangis dalam cerita tu. Okay, sebab menangis dalam cerita dalam situ mesti ada sebab kan. Okey, sebab itulah dia kena cari dan pelakon dia kena rasa benda tu. Kalau tak ada rasa tu macam mana dia nak angkat, tak kira lah menangis ke apa, marah ke apa, semua ada kena rasa kan. Kalau tiba-tiba tak ada rasa, sini kena marah, dia tak ada rasa, dia marah dengan tanpa rasa, kita nampak kasar marah kan. Tak ada sebab kan, marah aja. Tapi yang penting rasa, lakonan ni adalah rasa. Maksudnya kalau macam contoh dia, pelakon sendiri kena tahu apa watak tu dia kena buat. Maksudnya menangis sebab kena pukul contoh. Dia sendiri kena cari feel tu kan. Dia tak boleh pula menangis sebab kena rogol pula. Lain pula. Dia kalau masalah macam kena rogol kan. Okey. Ada orang tak menangis pun. Dia trauma, dia diam. Dia tak bercakap dengan siapa, dia kosong kepala dia. Jadi kalau pilih untuk tidak menangis, kosong, terasa memandang pada satu arah dengan tak ada apa-apa perasaan, itu lebih berkesan daripada menangis kepada penonton contoh kan. Jadi kata tak perlu nak menangis kan. Mungkin tangisan berlaku ketika orang nak rogol. Janganlah nangis. Tapi bila orang dah rogol, dia tak menangis lah. Dia duduk dengan kekosongan dia biarkan saja kau nak buatlah kan. Kosong saja. Dan lagi dahsyat lagi kalau pelakon tu boleh buat lepas orang rogol dia. Dah. Tak ada lagi kawan-kawan, panggil lagi orang lain. Misal kata, dia kecewa dia apa kan. Macam dah pasrah. Dah pasrah. Lagi kesan lagi kuat Betul. Yalah. Tak pernah terfikir semua ni. Okey. Buatlah apa kena buat, kan. Jadi itu lagi kesan dia pada kita. Okey, anda berpuas hati dengan jawapan? Berpuas hati. Sebab baru tahu macam-macam ni. Kita ni lah cerita pasal Pimai sikit lah. Pimai sebab ramai peminat nak. Okey bang, antara yang paling saya nak tahu sangat adalah cara kerja, maksudnya daripada mula sampai akhir untuk satu episod tu macam mana bang, kalau abang boleh huraikan dari skrip ke? Okey. Kita dulu asal mula Pimai yang sebelum nama Pimai nama SYY sebelum Pimai nama dia tajuk dia SYY. Selepas tu tukar Kampung Siliwangi. Lepas tu bertukar kepada Pimai Tangtu kan. Sebab dia bertukar stesen, dia bertukar tajuk. Okey. Kalau awal-awal dulu latihan kita selama 25 hari. 45 minit. Ceritanya 45 minit dulu, 1 jam 45 minit. Tapi kita rekod masa tu rekod 3 cerita sekali rekod. 3 rekod cerita 25 hari kita rehearsal. Sebab Pimai Tangtu SYY tu asalnya pada sebuah naskah teater kan. Jadi semua pelakon-pelakon adalah pelakon-pelakon teater. Okey, pelakon teater, pelakon-pelakon yang serius dalam Pimai Tangtu. Jadi mereka berlakon dengan disiplin lakonan latihan teater. Jadi tak ada masalah, tak ada rasa apa pun. Pergi lama pun tak apa, kita teater pun sebulan 2 bulan berlatih kan. Tapi semakin lama dikurangkan latihan. Dikurangkan latihan. Akhirnya kita latihan seminggu saja untuk 4 episod. Akhirnya Pimai tu. Jadi peringkat pertamanya hari pertama kita pergi hari Senin kita bermula hari Senin kita bermula. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Latihan kita 4 hari Jumaat ini dah masuk hari rakaman tau.
Okey. Hari rakaman Jadi kita latihan malam 4 hari, rakaman hari Jumaat. Petang Jumaat kita kamera rehearsal dan malam kita rakaman. Okey. Jadi proses dia adalah hari pertama kita tengok skrip, baca skrip. Hari Senin pertama tu. Hari Senin. Skrip reading. Kita dapat skrip baru hari tu, kita skrip reading 4 episod. Kita baca skrip. Lepas tu habis baca skrip, round kita mula latihan dengan skrip. Artinya kita dah boleh buat blocking dan sebagainya, tapi tangan masih pegang skrip lah. Okay. Hari kedua ada yang masih pegang skrip, ada yang mula tinggal skrip dan digalakkan untuk tinggalkan skrip. Hari ketiga dan hari keempat dah tak pakai skrip langsung dah. Hafal lah ni. Kena hafal dah. Okey, proses dia hafal jadi sebab tu penting bila kita hafal bersama kita balik baca kat rumah dia tak masuk otak kita ni. Banyakkan 4 skrip baca kat rumah. Jam tau. Ada sparring. Ya, kita ada sparring, kita mudah hafal. Ada 2 sebab kita perlu ada sparring dan betul. Yang pertama, orang yang betul. Katakanlah malam ni ada orang tak datang, orang lain state ni. Tak sedap. Dia mengganggu penghafalan kita. Betul. Sebab bila orang yang betul, kita boleh tengok suara dia yang betul datang kepada kita, intonasi yang betul dan pergerakan yang betul. Ini semua boleh membantu untuk kita mengingatkan apa dialog kita sebab muscle memory. kan. Dia akan bantu. Kalau lain dia pegang jalan dia tak sama lah tu kan. Cara dia lempar pun tak sama. Jadi katalah bila bergerak dia daripada sebelah kiri dia bergerak sebelah kanan. Kita dah ingat dah bila bergerak sana kita ingat ada dialog apa yang kita nak. Mesti ada tanda-tanda untuk setiap benda tu, kita tanda nampak secara langsung pada kita. gesture tu kita dah ingat. Okey. Kita dah ingat lepas ni apa. Dia nak buat apa. Aku jawab apa macam mana. Jadi itu penting. Sebab tu dalam permainan tu perlu yang pada saya 60% adalah latihan. 60%. 60% latihan. 20% skrip. 20% pengarah. Jadi yang macam contoh Lucy keluar daripada salon, Satya keluar daripada kedai memandu, lepas tu yang daripada tangga, itu semua ada cue ataupun memang dia dah tahu. Oh, lepas ni aku. Memang tahu. Ada masalah latihan lah. Kita tahu dan ditentukan oleh pengarah. Okey, keluar sini, keluar sini, keluar sini. Daripada skrip pengarah terjemahkan. Okey, keluar mana. Tetapi masa latihan kita 2-3 hari kita akan ubah tau. Kita akan tambah edit dan sebagainya kan. Edit tambah. Okey. Itu yang kita pegang. Sehinggalah kepada kamera rehearsal. Sebab kamera rehearsal kita tak boleh ubah gerak dah. Sebab kamera akan ambil rehearsal. Kita hanya boleh lagi adlib dialog kita. Pak kita je. Katalah dialog saya panjang ni. Saya boleh adlib dialog panjang ni. Saya tak boleh masa orang cakap saya adlib lagi masa tu. Sebab masa tu dah ganggu kamera. Betul. Masa abang punya dialog tu je lah abang edit sikit. Kita edit sikit masa hari terakhir tu. Oh yelah, pasal apa kamera dia apa ni fokus kat seorang. Dah seorang. Ada time. Yelah, faham. Tapi kadang-kadang ada juga berlaku di masa rakaman. Ada juga berlaku. Dan proses tu sentiasa berlaku lah sehingga rakaman. Ada juga berlaku apa bang? Maksudnya? Berlaku edit dan tambah. Berlaku. Dia akan sentiasa. Sebab mungkin spontan masuk bang. Ya, sebab kita ada rasa benda lain tau. Tiba-tiba dapat idea. Tiba-tiba dapat idea baru. Sebab tu saya kata dia penting 60% tu latihan. Sebab latihan dah mungkin latihan. Katakanlah saya tak pergi 2 hari latihan. Sebagai hari ketiga saya tak boleh dah masuk dah. Sebab saya orang lain dah sedap dah. Yalah, betul. Jadi sebab tu kita digalakkan jangan tinggal latihan. Nak tambah masa latihan. Kira disiplin dulu dia lain macam. Disiplin lain macam Ya. Kalau buat sikap sekarang ramai orang tak nak rehearsal kan. Ataupun satu lagi bahaya sekarang ni kalau kita tengok dia orang simpan untuk artinya masa rehearsal dia main dia tak bagi betul. Ini kita bukan berlawan antara satu sama lain. Betul. Kita tak boleh simpan. Yang penting kenapa ada rehearsal? Sebab nak tengok pengarah, nak tengok kawan, nak tengok. Kalau simpan tak guna, tak ada rehearsal apa. Itu selalu kita dengar. Ini masa rehearsal tak ada pun. Tak boleh tu. Masa rehearsal patut bagi. So disiplin dia supaya semua orang tahu. Yalah, kalau kita buat masa berlatih, kita tahu impact dia macam mana kat penonton. Betul. Kan? Ya. Kita boleh tahu, pengarah boleh tahu. Okey, ini tak boleh ni. Ini ada masalah ni. Atau bukan kata bagus ni simpan ni. Masa tu kita kena keluarkan jual. Masa tu kita jual lah pada pengarah. Okey bang, lagi saya nak tahu masa rakaman dia ada cut atau retake lah ke dia tak sekali jalan? Kecuali bila berlaku masalah teknikal lah. Selain kalau tak dialog betul tangga kau pandai-pandai lah Ijaz. Sebab kau tahu ini sitcom yang depan audience, live audience. So
Jadi masalah teknikal lah. Teknikal yang tak boleh nak buat apa lah. Contoh kalau kan. tak, kalau bukan teknikal, kalau apa-apa pandai-pandai kau cover lah. Contohnya pernah berlaku kan. Betul-betul Abon masa tu Abon. Dia keliru. Abon ni sebenarnya tak banyak sangat dalam PMI kan. Saya sekali dia maju. Jadi kita 2 tangga kiri kanan. Masa latihan kita dia keluar tangga sebelah sini. Okey. Jadi dialog Kak Wan Maimunah. Tu Abon sampai dah tu. Sebab dia selalu keluar sebelah sini kan. Sekali dia keluar sebelah sini tu. Kan? Keluar sebelah sini. Keluar sini. Pak Uda pun terus sambung. Pak Uda terus sambung. Kamu ni macam David Copperfield lah. Nampak sini keluar sini. Jadi spontan. Cepat. Jadi kena ada penyelamat lah. Betul lah. Kalau tidak jadi cacat lah. Tidak macam nampak sangat salah. Jadi kena sentiasa bersedia. So okey bang, dekat tangga tu memang tak ada apa lah tu. Naik turun bawah lah. Belakang studio lah. Okey, penontonnya selalu orang awam ke atau student ke? Bergantung pada tempat. Macam dulu rakaman kita di UKM. Maknanya penonton student lah ramai. Sebelum kalau kita pindah ke tempat lain, kita dah tak student. Sampai satu ketika pihak sinematik sendiri cari penonton. Bila sinematik buat di studio dia di Bukit Kemuning, susah dia menonton, dia kena sediakan penonton. Artinya 2-3 bas dia akan ambil penonton. Kita bukan sediakan penonton Kena sediakan penonton sebab kita perlu penonton. Sebab nak suara gelak. Ya. Dalam berapa ramai lu bang audience? Kita sebenarnya dalam 50 orang tu dah cukup lah, tapi selalunya lebih. Ramai ke tu? Lama. Kalau 50 orang tu dah. Sebenarnya kalau ramai sangat pun bahaya. Sebab dia akan mengganggu kita pula. Kena terjerit. Itu yang apa, audience nak gelak yang audience real kan. Tak ada pakai mesin. Tak ada. Itu yang dan itu yang risiko. Tak ada orang yang jaga tepi. Okey gelak. Tak ada. Tak ada kan dulu? Tak ada. Kita biarkan kalau dia tak gelak. Sebab risiko dia. Bahayanya juga kalau audience yang disuruh gelak. Okey gelak. Dia akan gelak sebab orang suruh. Jadi mengganggu emosi kita tu. Betul. Kita tahu celaka dia. Terpaksa gelak. Kita tahu tau. Ya kalau dia tiba-tiba kan. Ada satu kes. Sinematik panggil budak-budak daripada sekolah, kita panggil sekolah jahat sekolah apa? Andi Geni kan. Andi Geni. Jadi pergi budak-budak tu tak gelak tau. Agaknya rasanya cikgu dia dah pesan kan, jaga disiplin, jaga apa kan, jaga bising. Jadi dia tak gelak tau. Dah ganggu kita. Setiap ada 2-3 kali berguling tu tak gelak. Dia dialog saja tak gelak, dia try buat berguling tak gelak juga. Bermakna episod mana bang? Asal lupa lah, banyak sangat. Bermakna budak sekolah negeri ni lebih berdisiplin daripada sekolah biasa. Agaknya bila cikgu kata nak pergi tengok rakaman PMI, semua nak, tapi baik diam, jangan bising, jangan apa kan. Jadi betul-betul dia diam. Tadi abang cakap Abun kan, dia sekali-sekala muncul kan. Ya betul. Kira watak undangan lah. Tapi saya pelik macam abang dekat masa habis kan dia tulis apa yang pelakon semua. Abang saya perasan tulis gas watak undangan. Sampai habis. Gas pun gas Petronas kuat. Tu yang pelik lah. Satu ketika saya kemudian diletakkan di pelakon tetap permanent lah. Permanent. Kemudian dia patah balik dari patut. Tak tahulah kenapa letak dia tak bagi gaji sama je. Abang start umur berapa masa dengan PMI? PMI sebenarnya saya mula dengan PMI masa SYY dulu tahun 87. Saya 26 tahun masa tu umur. 26 Tapi watak yang saya lupa lah masa abang PMI tu yang abang balik daripada berlatih badminton ke apa badminton kan. Dia punya high macam tu. Okay. Itu tak boleh lupa. Ramai sin-sin yang orang ni tak boleh lupa sini, 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 tapi saya lupa semua. Ini mesti abang tak lupa. Scene yang saya tak lupa ni abang mesti ingat tak? Salam puisi. Okay. Sebenarnya saya susah sampai sekarang saya nak menyebut salam puisi tu. Salam puisi tak? Bosnya sebagai Zulainan. Memang sampai sekarang saya tak pernah sebut. Ada benda-benda. Cuba. Tak boleh. Ada benda-benda yang kita tak boleh sebut. Ada benda-benda kan. Jadi saya salah satu perkataan tu. Abang ada satu scene yang nak sebut. Selamatkan Bosnia Herzegovina. Bosnia Herzegovina. Sampai tak boleh. Sampai sekarang tak boleh bang? Tak boleh. Sebab tu saya tak pernah pergi ke sana. Okey, dalam kas pelakon-pelakon tu abang rapat dengan siapa bang?
Memang rapat dengan semua kan? Saya abang rapat ada semua. yang betul-betul kamcing ke? Dia macam ni. Kalau di office, saya dapat dengan mudah sebab dia sebelah meja dengan saya. Yalah. Oh, masa tu abang dengan Dewan Bahasa lagi? Masih? Masih. Seperti 370. Kan di office. Sebelah meja apa? Sebelah meja. Melukis? Saya sebelah sama melukis di bahagian majalah kan. Tapi kalau di set amat busu. Sebab dengan mudah ni dah siang hari dengan dia, malam tu kau lain lah. Kau partner. Kira dengan dia best sparring ke apa? Siapa? Dengan Amat Busu? Amat Busu sedap. Sebenarnya kalau saya buat lawak komedi dekat luar pentas kan, di pergi mana-mana. Selalu Amat Busu. Amat Busu dengan Imuda lah yang sedap main lah. Sedap main dengan dua. Dekat hiburan minggu ini. Sedap main lah. Saling kita faham kan. Dia sebenarnya kalau kita dalam kumpulan grup kita macam tu, kita kena ada gurau-gurau dekat luar. Itu penting supaya bila kita pergi ke pentas, benda tu rasa ada terbawa. Kalau sebab tu kalau kita join dengan kumpulan lain datang kan, lawak lah datang masuk kita tak rasa suasana kat luar, susah. Kita tak ada rasa tu penting. Duduk sama hari-hari duduk. Kalau tengok sekarang ni, kalau tengok pelawak sekarang ni, dia duduk minum pun dia gurau, dia cuba melawak sama dia. Sampai kita kata alah budak ni kat luar tak payah melawak kat mana. Tetapi itu satu latihan proses untuk biasa. Untuk biasa kan. Kadang-kadang benda tu akan bawa ke pentas tu secara tak sedar kan. Betul. Ban ada soalan, tapi ni just soalan macam santai-santai lah. Sebab dulu saya pernah tertanya bang kan. Lucy tu dia shock kat siapa dalam filem sebab kalau saya nak tahu mesti orang ramai pun nak tahu. Kalau nak tanya siapa shock kat Lucy, semua. Okey, cuba agak. Amat Busu. Dalam filem tu. Dalam filem tu lah. Okey. Dalam cerita tu saya sebagai orang dekat dalam tu, saya tak nampak Lucy suka kepada siapa. Sebabnya semua orang menunjukkan suka pada Lucy. Itu jelas. Jadi bila semua orang menunjukkan suka tu sebab salah satu daripada game yang boleh kita main. Betul. Tak ada betul tak jadi kan. Jadi gitu. Tapi kalau kita tengok dalam tu, Lucy tidak memberi respon pada siapa pun. Yang sebenarnya kan. Cuma dia banyak backup lah. Contoh orang mengata Amat Busu, tak boleh cakap macam tu kan Amat Busu. Sebab kan dia backup sebab watak Amat Busu ni antara selalu kena dia bahan. Dia kena bahan kan. Mak Busu, Pak Uda dia kena bahan lah kan. Okey, antara watak Pok Ya dengan West Megolo, sebanyak manakah abang sendiri punya watak dalam setiap watak tu? Okey, dia macam ni. Sebagai seorang pelakon tetapi penulis skrip sama je. Apabila seorang penulis skrip, kita ambil contoh penulis skrip dia menulis skrip, dia menulis naskah. Diri dia mesti ada dalam naskah dia, watak dia utama dia mesti meletakkan diri dia. Kan dia campur watak lain pun ada diri dia sendiri. Sama juga dengan pelakon pun kan. Mesti ada dia. Baik, kalau kita tengok antara West Megolo, Pak Ya, Sabri Yunus. Ketiga-tiga tu Sabri Yunus. Okey. Kedua tu adalah Sabri Yunus ya. West Megolo tu sendiri sebahagiannya adalah Sabri Yunus. Okey. West Megolo. Sebab saya tak reti buat lawak, tapi saya bawa diri saya aja. Okey. Tapi sebab tu kalau kita tengok West Megolo dia serius. Dia serius, tapi dia ada kelakar dia. Tapi itulah diri saya. Kata-kata dia banyak kelakar. Dari saya. Kata-kata bermain sebab saya banyak dipengaruhi dengan kata-kata sebab saya duduk dalam dunia bahasa, dunia sastra. Sebab saya gunakan bahasa dan sastra dalam komedi saya. Saya juga duduk di Kelantan dengan banyak pengaruh tradisional. Mak ayah warna kulit. Saya gunakan benda tu untuk watak tu. Okey. Watak West Megolo ni adalah sebenarnya saya ambil nama daripada salah seorang orang Kelantan, kawan ayah saya. Anak dia kebetulan pula kawan saya masa sekolah sekali adalah Cik Megolo panggil dia. Cik Megolo. Nama-nama Cik Megolo. Cik Megolo ni Golok dan orang Kedebel jugalah. Sehingga dia jadi wakil rakyat di Kelantan. Power. Jadi satu hari nama tu tak ada tertulis nama watak saya tu. Secara spontan masa rakaman Pak Uda bertanya nama siapa. Dia pun jahat juga masa rehearsal tak nak tanya kan.
Maksud dia tanya nama kan, dia tanya nama. Pas bermula dengan Ahmad Busu tanya. Kelantan tinggal mana? Ahmad Busu tanya dia. Ya. Pasal Ahmad Busu dia mengaku dia Kelantan, kawan pun Kelantan juga. Masa tu tinggal mana? Saya pun jawab secara spontan je. Cabai Pak Tok Mengoh. Nama kampung tu jauh pada kampung saya, kampung Ketumpak kata orang. Tapi dia spontan dia apa yang ingat. Dia nama pun cantik, Cabai Pak Tok Mengoh kan. Pelik. Oh, kawan Pasir Mah dia jawab. Mak Musa jawab. Bila Mak Musa jawab, Pak Oda tanya. Nama siapa? Pak Oda tanya nama. Tapi nama Cik Wen Golok ni sentiasa bermain di kawan raya kan. Nama dia pelik. Saya tambah Wen Smile Golok. Dia Cik Wen, dia tak ada Wan dia. Sama-sama Where is my golok? Where is my golok? Mak Musa betul masuk. Where is my golok? Where is my golok? Mana golok kau? Mana aku tahu dia kata. Jadi situ mudah melekat dia. Itu bukan skrip tak ada. Spontan. Nama pun spontan. Pak, tu melekatlah nama tu. Okey. Jadi sorry bang, kenapa pengarah tak bagi karakter tu nama? Tak, sebab skrip tulis masa tu watak saya ada Cik Cermin Gelap. Gelap, detektif kan? Detektif. Dia panggil Cik Cermin Gelap. Okey. Manakala Pak Ya pula adalah Where is my golok tu. Itu dia. Faham. Sebab tu Sabri, masa tu Sabri 30-an, Sabri 20-an. Sekarang ni Sabri 20-an. Jadi Sabri tetap Sabri jugalah. Cuma Gedebel tu daripada orang lain lah. Ada dalam dia mesti ada diri kita. Contohnya dalam Pak Ya ada 6 orang Gedebel yang saya letak gabungkan. Dan yang ketujuh tu adalah saya. Sebelum tu Gedebel tu apa bang? Pak Ya tu sebenarnya saya tentang Gedebel. Gedebel ni Cuba. Itulah nak tanya, Samsing gangster dengan Gedebel sama ke atau berbeza? Ada definisi lain. Itu dia. Selalu orang fikir Gedebel ni Samsung lah. kan, kata dah diterima sebagai Samsung. Sebenarnya dia lebih daripada Samsung. Mafia. Tak, lebih tu maksudnya dia dah masuk baik lah. Faham. Dia orang yang satu ketika mungkin dia Samsung tadi. Sebab tu Gedebel ni dia lebih pada orang tua lah. Kalau cakap pada muda tak layak kita panggil Gedebel. Sebab belum cukup masanya lagi lah. Gedebel itu perkataan Gedebel tu daripada kedut tua tu dah Gedebel. Dan mana dah tua, mana dah matang. Tetapi biasanya orang matang ni dia pernah lalui zaman macam ni. Dia dah settle down hidup dia. Okey, jadi tetapi dia masih lagi boleh buat benda tu. Dia boleh settle hal masalah. Settle masalah orang, dihormati sebab dia satu ketika dulu tapi sekarang dah jadi baik. Contohnya orang Gedebel ni kalau dia nak pergi semayang Jumaat tu, orang dah naik motor dah 2 orang dah berhenti lagi naik 3 orang pun. Dia ada respect. Respect lagi. So basically Gedebel ni Pak Ya lah. Pak Ya tu lah. Yes. Tapi nama Pak Ya bukan orang Gedebel. Saya lah ambil Pak Ya tu kawan saya yang bawa saya dalam dunia Dikir Barat. Pak Ya ni adalah seniman, orang wayung, orang kulit, dia yang bawa saya ke dunia lah. Tapi saya dedikasikan nama Pak Ya, saya gabungkan dengan orang lain Gedebel, dengan yang karakteristik yang ada tulis Harimau Kumbang tu sekarang ada betul watak tu. Nama dia Mamat. Mamat Hitam orang panggil. Jadi saya letak nama atas nama Pak Ya. Saya gabungkan dengan kawan saya lah. Semua arwah. Untuk macam nak mengenang balik bang. Ya, itu kan kawan saya lah. Kawan yang baik bang. Kawan yang baik, kawan yang jahat semua letak. Itulah saya sebelum interview ni saya dah tahulah, banyak dah saya tengok interview abang pasal Pak Ya ni, gabungan watak apa semua. Cuma saya nak tahu mulanya tercetus idea abang nak bawa Pak Ya ni ke dalam skrip Pak Ya. Okey, cerita Pak Ya, contoh dia ni dah lama. Saya tak tahu siapa yang mulakan contoh dia Concord ni. Sebab rasanya bila tahun wujudnya Concord tu dah ada gurau-gurauan macam ni. Betul. Dah ada dah. Di Kelantan banyak benda-benda macam ni, gurau-gurau macam ni banyak kat Kelantan. Pasal sebutan Kelantan kan macam tu kan. Jadi tahun 70-an, saya rasa 80-an ada. Jadi benda tu terlekat dengan saya kan. Kita selalu dengar rap R.E. Pakar maknanya. Saya kata disebut. Jadi benda macam gurau-gurauan tu banyak. Jadi daripada gurauan itu saya nak jadikan satu cerita yang sebenarnya bukan itu yang saya nak cerita kan.
Saya nak ceritakan tentang seorang yang hebat tempat dia, macam mana hebat sekalipun tempat dia, bila dia pergi tempat lain, katakan hebat lah. Kau nak tidur pun tak reti, nak tutup aircon pun tak reti, kau nak makan pun tak reti. Itu asalnya. Macam tutup pakai selimut itu pakai tuala. Kan? Kau raja kan? Dah lah tak dapat bekal. Itu asalnya cerita. Kemudian saya nak bongkarkan perkataan Gedembe tadi. Biar definisi yang betul. Apa watak Poyak ni. Itulah punca asal mulanya saya nak angkat cerita Poyak tu. Sebab memang masa menonton saya dapat itulah, maksudnya orang yang dihormati dan masa mudanya begitu, dan sekarang dia menuju ke satu yang lebih baik lah. Betul. Dan, tapi dia masih ada, kalau kau kacau aku, okey, aku boleh lagi kan. Betul tu. Itulah yang saya dapat dalam cerita Poyak tu. Betul. Sebab tu saya mula ke Poyak yang dah nak settle down dah. Dah nak cuci tangan dah kan. Poyak ni sebelum Vespa Sarip Dol ke selepas? Selepas. Oh, sebenarnya dia punya treatment pun saya tengok macam tu juga. Vespa Sarip Dol pun macam Gedebe kan? Ya. Sebab saya suka cerita Gedebe, sebab kita muda dulu kita hidup dalam alam, banyak kawan yang macam tu kan. Banyak cerita macam tu. Jadi benda tu banyak saya lalui. Macam cerita Vespa Sarip Dol kan. Cerita macam mana 3 orang yang dah 4 orang dah berpecah dan satu ketika dulu merompak, mencuri jahatlah di Kuala Lumpur. Tapi satu masa dia berpecah, tetapi ketua dia sebenarnya masih lagi Sarip Dol tu masih lagi aktif cara dia. Cuma kawan-kawan dia tak nak lagi bersama kawan dia tinggal orang lain. Tapi kawan-kawan dia datang balik jumpa masa dia meninggal kan. Dan tahu punca kematian dia sebab Vespa dia hilang. Dia jumpa tengah jalan, mati, sakit jantung, kata doktor. Tapi kenapa Vespa dia hilang? Cerita kau dia. Misteri tu. Misteri tu. Personally saya suka yang tu Pak, cerita tu. Dia macam best ni boleh layan kan. Macam Poyak Concodeh pun kadang-kadang saya tengok dia punya feel macam saya tengok Godfather, tapi dia versi lokal kan. Dia punya relax dia, gangster Melayu yang relax. Sebenarnya macam tu kan cerita kita. Kita macam tu, tak ada yang wah ni. Betul. Tapi kita ialah kadang-kadang filem kita nak dramakan dia, nak lebihkan dia kan. Nak jadikan dramatik. Tapi saya suka reality. Saya suka angkat reality. Reality tu lagi banyak sebenarnya yang boleh kita sentuh tentang nilai-nilai dan kehidupan budaya kita. Kalau kita tak buat reality, kita angkat gangster kita tapi macam Hong Kong punya orang, jadi kita tak reality kita tak ada, jadi so kita nak angkat reality kita. Macam reality kita gangster biasanya dia akan senyap, dia berhati. Masa macam tu masa Poyak mula-mula keluar ada kan fenomena bang. Memang semua orang cerita pasal Ya, betul. Tapi saya masa tu berharap macam lepas ni buat filem ni. Tak ada bang, lepas tu ada ura-ura. Ada insya-Allah saya juga sedang usahakan, bukanlah ada tapi saya sedang usahakan untuk filem. Stesen TV juga minta sambung juga insya-Allah, saya tak tahu mana dulu. Bincang mana dulu nak Stesen TV tu biasanya Astro bang. Yalah, tak ada stesen lain lah. Apa ni kita rasa kita akan cerita banyak lagi pasal Poyak Concodeh lepas ini. Sambung lagi banyak. Bukan filem lah, telefilm dekat Astro first buat Poyak Concodeh kan. Poyak Concodeh kan. Dia sebenarnya dapat sambutan luar biasa dan saya boleh kata fenomena lah bang. Sebab apa? Dia sesuatu yang fenomena dan luar biasa pasal orang luar, macam saya contoh, saya bukan orang Kelantan. Macam sebelum ni saya nak terima filem ke drama ke daripada macam cerita Kelantan kan, susah saya nak adapt pasal mungkin saya tak faham bahasa kan. Tapi yang start pada Vespa Sarip Dol dengan Poyak Concodeh ni saya boleh layan, saya boleh feel, saya boleh best cerita ni. Apa rahsia dia bang? Baru kau tahu. Tahu kan? Apa rahsia dia tu? Saya rasa yang penting kejujuran. Betul kan? Itu yang saya cakap. Cerita yang jujur. Cerita yang jujur. Artinya kita mengangkat reality lah. Walaupun filem tak mestinya reality, tetapi ada juga cerita-cerita yang seharusnya reality. Mengangkat reality. Sebab kalau kita mengangkat reality, kita akan bukan sahaja memberi sebuah cerita, tapi kita juga memberi pengetahuan pada orang, kesedaran pada orang
tentang nilai-nilai kehidupan masyarakat, budaya masyarakat yang kita angkat tu. Kalau kita buat cerita tentang orang Jepun misalnya katakan, tapi kalau kita sekadar pergi rakam ambil gambar orang Jepun saja, tapi kita tak angkat nilai-nilai budaya Jepun, kita tak kenal. Sebab filem ni seharusnya menjadi bahan dokumentasi untuk kita mengenal dia panjang lama kan, kita nak satu-satu budaya, satu-satu kehidupan orang melalui filem. Melalui filem. Pembacaan pun betul, tapi pembacaan hanya baca dan faham. Visual Tetapi visual tak ada. Tapi kalau kita visualkan benda tu, 1,000 orang menonton, 1,000 orang melihat visual yang sama. Kalau kita bahan bacaan, 1,000 orang baca, 1,000 orang melihat imaginasi yang berbeza. Katakanlah kita shoot Kelantan, rumah orang Kelantan, macam mana depan rumah dia, apa dia isi. Tapi kalau kita tulis orang hanya membayangkan, saya tak nampak kan. Tapi kalau kita buat cerita, sebab Kelantan ni sebenarnya dia bukan dialek. Kalau kita bercerita tentang Kelantan, kita nak cerita Kelantan, dia bukan sekadar dialek itu Kelantan. Kelantan itu satu institusi budayanya. Tamadun. Kan kita angkat sekali dengan budaya, pasal dia terkenal dengan budayanya, berbeza dengan budaya lain saya katakan. Jadi kalau kita buat cerita Kelantan, hanya kita fokuskan kepada dialek saja, kita tak timbulkan budaya dia tu. Tak dapat lah. Sebagai penonton tak dapat lah kan. Sangat pelik. Contohnya kalau ada juga orang nak buat cerita tentang budaya Kelantan, tapi dia tak nak buat dialek Kelantan. Itu pun dia sumbang dia, saya rasa. Contohnya kalau kat rumah bercakap dalam bahasa Melayu biasa. Kan, kononnya tak nak cakap Kelantan lah masa. Tapi malam ada pergi tengok scene orang di Barat atau scene orang kulit, dah cakap Kelantan dah. Jadi situ ada krisis pada saya tu. Canggung nampak. Canggung tu. Ataupun watak tu sendiri, dia main dalam wayang kulit. Kat rumah dia cakap biasa, pergi main kulit cakap Kelantan kan. Pelik lah. Betul. Jadi macam yang terasa dekat dengan orang tadi, banyak sebab lah. Pertama, cerita tu cerita realiti, kehidupan, angkat nilai-nilai budaya yang lain, baru kita terasa dekat dan faham. Lagi satu, watak-watak yang kita angkat tu, watak-watak yang terasa dekat dengan orang, bukan Kelantan saja. Kalau kita tengok Poya, orang akan kata, Pinang kan ada, pakcik dia ada macam tu, macam tu. Jadi kita meletakkan dalam mangkuk Kelantan, kita pinjam, tapi semua orang rasa benda tu kan relatable. Dia punya background, macam visual background, macam contoh lah, ada scene tuang air TO, so dekat dengan penonton lah kan. Satu lagi, pemilihan nama ni orang tak sedar tau. Kita memilih nama-nama watak kita yang orang percaya, tu memang nama Kelantan, nama kampung. Kalau kita pilih nama-nama yang tak biasa, watak tu nama Bakhtiar kat Kelantan, tapi Bakhtiar tak formula di Kelantan, tak biasa kan. Dan selalu kampung ada nama gelarnya. Tapi orang tak suka nak nama betul kan, nama gelarnya. Jadi itu terasa dekat dengan orang tu. Iyalah, betul. Benda-benda yang orang nampak kecil tu missing kan. Itu yang kita contohnya dalam Poya, contohnya tadi Muda Primula. Muda ni adalah nama Terengganu. Kenalah tu. Kita tak jumpa di Johor, jarang nama Muda. Memang ramai orang Terengganu nama Muda. Nama Muda, kamu cek balik nama Muda. Primula sendiri adalah satu hotel di Terengganu. Terengganu. Tempat. Jadi terasa dekat dengan orang Terengganu. Jadi pemilihan nama tu juga pada saya sangat penting untuk kita letakkan. Dah ambil nama tempat Ya, betul. Muda Primula tu nak lempang orang aja. Watak macam tu. Pandai bagai dia bang. Wataknya macam tu. Aduh. Okey Pak, setiap kali abang mula untuk direct atau buat satu naskah baru kan, apa objektif pertama abang? Apa yang mindset abang? Apa yang pertama bila kita nak menulis kan, kita start dengan menulis kan. Sebagai penulis, saya rasa, saya percaya sepatutnya penulis bertanya dengan diri dia sendiri dulu, kenapa aku nak tulis cerita ni? Kenapa aku nak tulis cerita ni? Mesti ada sebabnya kita nak tulis kan. Ada sesuatu yang kita nak hantarkan kepada penonton. Ada pemikiran apa yang kita nak hantar. Kalau tak ada sebab, jangan tak payah tulis lah. Yalah. Kan, aku tak apa sebab aku tulis, tak ada sebab saja je. Saja nak buat. Sajalah orang nak bayar buat duit misalnya. Jadi saya rasa tak ada sebab, tak payah, sebab itu karya. Bila sebuah karya harus ada gagasan tertentu, pemikiran tertentu untuk kita sampaikan kepada penonton, audiens atau baca karya. Itu ada nilai karya di situ. Nah,
kalau tak ada apa je, jadi kita tanya apa penting aku nak cerita ni, kenapa aku nak cerita ni, penting tak penting tak. Begitu juga bila sampai kepada pengarah, dia akan tengok skrip, kenapa aku nak pengarah cerita ni, dalam skrip ni tak ada benda ni tak, ada ni. Tapi saya menulis dan saya mengarah. Masa menulis saya adalah penulis. Apabila sampai kepada saya pengarah, saya dah pengarah, saya tak boleh fikir saya penulis lah. Okey. Jadi macam mana nak membezakan tu, Bang? Kena kita kena beza. Kita biasa sampai ke kita sebab tu ada part-part yang bila saya pengarah saya sendiri potong. Tak payah buat ni. Sebab dah bermain dengan visual. Sekarang saya di mata pengarah tau, melihat skrip saya tu. Okey. Praktikal ke tak? Jadi pada saya betul lah sebelum nak buat tu saya akan bertanya dulu. Masa juga mencari cerita. Aku nak cerita ni, kenapa aku nak cerita ni? Kenapa perlu cerita ni? Apa benda di sebalik cerita ni? Sebab cerita tu ada satu cerita yang kita pakai, kita pinjam untuk tak nak hantar penonton. Tapi di sebalik kita buat cerita satu perjalanan tentang seorang A dengan B bercinta. Okay. Apakah itu sahaja cerita kita? Atau yang penting di sebalik percintaan itu apa yang sebenarnya kita nak hantar kepada masyarakat kita? Okey, faham. Okay. Jadi cerita tu harus ada di sebalik-sebalik tu. Baru cerita tu pada saya gagasan dia besar dan dia lagi besar apa yang kita hantar. Itu kita pinjam saja kan. Maksud dia lebih besar kan. Maksud dia besar. Mesti ada sebaliknya. Mesti ada benda lain selain pada percintaan. Sebab percintaan biasa. Ya. Terlalu biasa. Mesti ada sebaliknya. Macam setiap cerita tu. Sebelum ni ada tak macam ada yang orang suruh bagi abang skrip, dia suruh abang arahkan. Jadi ada tak yang abang tolak ke sebab tak menepati apa yang abang nak? Ada tak? Banyak. Oh, banyak. Kalau saya buat pun saya akan ubah balik. Yang pertama saya akan suruh dia ubah lah. Kalau dia tak kalau dia tak boleh ubah, saya akan ubah balik. Sebab akhirnya dia akan jadi hala tuju pengarah cerita tu. Betul. Jadi kita kena tentukan hala tuju kita tu. Kalau kita tak dapat rasa apa-apa dalam cerita tu, tuan kata dia, kalau kita tak ada apa, kenapa nak cerita ni, tak ada mana baik kita tak payah buat lah. Betul, baik maksudnya macam tu. Buang masa. Ada rugi, tak ada benda rugi. Tapi saya bukan sebab saja nak ubah. Saya mengubah ni satu kerja yang berminat. Tetapi kalau benda tu perlu kita ubah kan, tapi kita terangkan dulu kepada penulis tu kenapa begini, kenapa kakak saya akan soalkan penulis. Kenapa dia buat macam ni, kenapa macam ni, atau apa sebenarnya. Kalau jawapan tu tak melepati, tak memuaskan saya akan jawab tak boleh, tak kena macam tu, kena macam ni. Ni tak perlu, ni perlu. Saya katakan. Sebab benda tu akan jadi karya abang juga. Akhirnya jadi karya dia sebut nama Sabri Yunus nanti kan. So tak nak lah nama tu tercala. Kadang-kadang orang ada cerita yang hantar sebelum skrip ni, dia boleh satu skrip dia ada cerita. Tapi kadang cerita dia kadang-kadang tak kuat, tak kukuh, longgar sana longgar sini, tak kemas. Jadi kadang-kadang jawapan tak ada kat sana. Dia perlu ada jawapan semua kan, cerita tu kan, jawapan dekat sana. Tapi ini tergantung, tak ada jawapannya. Jadi mesti kemaskan. Saya lebih suka duduk dengan penulis, saya selak satu setiap scene. Kenapa scene ada. Satu, yang kedua pula saya tengok dialog. Dialog ni sangat penting pada saya. Kadang-kadang cerita yang bagus, dialog dia tak bagus. Betul. Itu sering berlaku. Sebab kebanyakan ada di antara sang penulis kita, dia tak nak kata dia tak faham, tak tahu kepentingan kenapa dialog tu. Maksudnya dia lebih pentingkan visual. Dialog janji orang bercakap je dah dialog. Contohnya kan. Kadang-kadang dialog yang tak masuk tau dengan cerita. 3 muka surat tak pergi pada cerita lagi tu. Dah kan macam duduk kat kedai kopi, minta teh, kurang manis, minta straw sekali. Itu tak penting tu. Kalau saya tak ada, terbuang tu. Betul. Sebab cerita, benda tu tak akan menggerakkan cerita. Dialog kan. Dialog harus menolak cerita pergi. Betul. Dengan masa yang terhad kan. Dalam masa terhad 1-2 dialog orang tahu dah cerita nak pergi mana. Contohnya dalam 1-2 dialog orang tahu dah watak tu siapa. Itu peranan dialog tu. Mungkin daripada dialog orang lain, daripada dialog saya dapat mengenal watak awak. Saya dah jadi dialog itu penting. Kalau dialog tu berjela-jela tapi tak tahu ke mana,
dia akan rosak dia. Cerita tu jadi dragging lah. Kadang-kadang kita tengok dalam satu scene 2-3 orang bercakap dalam kedai kopi, panjang situ, tapi kita tak tahu apa biji putih dia bercakap. Ya. Betul. Kan banyak macam tu kan. Poin dia tak masuk lagi. Orang yang tengok dia bosan. Tak apa cerita apa cerita. Cerita pasal apa ni kan. Sebab tak dia pergi klien lah. Dia tak nolakkan cerita. Jadi itu antara benda yang saya pentingkan dalam skrip sahabat sekarang. Saya tengok dialog dulu. Sekarang ni macam ni lah. Kalau kita dapat skrip dulu skrip tu disediakan sekali dengan sinopsis tau, atau jalan cerita. Sekarang kita boleh baca jalan cerita kan. Sampai habis kan. Baru kita baca dialog dah. Tapi sekarang ni ada skrip yang kebanyakan skrip sekarang ni dia tak ada tu dah. Dia bagi terus dialog, baca scene satu apa. Jadi kalau dialog tu sedap kita baca. Wah, ni semangat nak baca ni. Tapi alamak dialog macam ni. Alamak dialog macam ni. Tutup. Esok kau sambung buka. Sebulan tak habis lagi. Kenapa benda macam tu dah tak ada bang? Padahal simple je nak buat sinopsis. Sepatutnya tapi jarang buat. Tak tahu kenapa. Okey, abang kita dah banyak tengok abang mengarah filem tele yang rakyat, berkisah tentang rakyat. Okey. Abang ada tak cita-cita untuk direct genre yang lain? Selain pada yang abang pernah buat ni. Action ke? Action? Komedi. Genre trailer, cerita. Mestilah bukan tak nak. Okey. Satu orang pengarah dia hanya satu genre saja. Cek lah siapa-siapa pun. Sepatutnya macam tu bang? Bukan sepatutnya, biasanya macam tu. Biasanya macam tu. Satu orang pengarah dia mengarah satu filem, satu genre je. Cuma dalam satu genre tu banyak yang boleh diceritakan. Okey faham. Saya masih kurang faham bang. Ada pengarah yang genre je action. Sepanjang cerita dia cuba tengok semua action. Tetapi action tentang action yang lain, cerita yang lain, cerita lain. Kan? Ya betul. Jadi macam itulah. Kalau saya buat tentang cinta sekalipun, tetapi saya tetap meletakkan nilai-nilai kemasyarakatan dan budaya. Sebab itu satu benda yang penting saya. Faham. Okey, Januari ni satu filem saya insya-Allah main kat panggung. Saya tentang ada sedikit ada action dan juga ada budaya, cerita tentang budak makyub yang terperangkap dalam dunia something, dunia pergaduhan. Jadi dia pergi duanya tu. Jadi masih saya kekalkan nilai-nilai itu juga. Tajuk Duan Nagoboro. Duan Nagoboro. Maksud dia apa? Nagoboro. Oh mana? Oh, saya itu nama watak nama watak. Perak. Pernah dengar tak Ular Boro? Tak. Saya kampung lah Perak tapi asal Selangor. Cari dalam kamus. Ular Boro nama dia. Ular Boro. Ular Boro. Maknanya ular. Namanya ular Boro. Ular yang bisa, yang menyembuh. Ada dia panggil Ular Boro. Dia Perak dia panggil Ular Boro. Di Kelantan dia ada tambah naga boros. Naga tu sebab menyembuh tadi lah. Dia kenal naga tu. Sejenis ular yang bisa, yang sangat susah nak jumpa dan sangat bisa. Jadi itulah sifat watak utama Tuan tadi tu. Okey, faham. So nama tajuk berdasarkan sifat pelakon tu Bang, ni ada soalan unik jugalah. Saya rasa macam unik lah. Dia penonton YouTube kita orang lah. Dia kata kalau dalam drama ataupun telefilm, dalam filem tu semua logat ada. Utara, Kelantan, Perak, Sabah, Sarawak. Boleh berjaya tak bang? Maksudnya filem tu akan orang suka tak? Apa pendapat abang? Saya tak tahu tapi saya rasa isu bahasa tak ada masalah. Kalau orang Melayu boleh menangis beria tengok cerita Nustan tak maksudnya soalan lain. Satu filem tu semua logat ada. Oh, campur. Boleh je kot. Bergantung kepada cerita juga. Kenapa perlu semua logat ada? Sesuai tak premis tu semua logat ada? Kalau cerita tadi berlaku di Felda, yes. Ya. Tak masalah. Kan. Tempat belajar, universiti. Tak ada masalah. Kan. Betul juga. Tengok premis lah. Tiba-tiba kata tak satu kampung yang tak ada sebab semua orang ada itu apa. Sebab orang di situ. Betul juga. Cerita ni harus sebab musabab je. Jadi benda tu apa orang cakap logik lah. Logik, make believe, percaya. Akhirnya itulah pergi kepada skrip dan director macam mana dia
Mentejemahkan dia kan. Jadi dah terjawab Muhammad Rasul. Siapa dia tanya? Penonton itu nama Muhammad Rasul. Dia tanya soalan unik kan. Soal berjaya tak berjaya tu soal lain. Rezeki. Tu tak bukanlah kalau drama berbeza dengan filem rezeki kan. Tak sama pula rezeki dalam filem. Tapi kalau buat benda tu buat di TV misal kata Muhammad Rasul mana? Muhammad Rasul. Pemain-pemain tangtu kan berapa banyak dalam tu? Betul, dah ada pun contoh. Betul lah. Utara ada. Negeri Sembilan tak ada? Lah. Terengganu ada situ. Terengganu ada. Ada Cina, ada India. Tapi kita lupa satu benda pasal abang lah. Karut komedia. Okay. Tukang karut. Abang memang tukang karut ke dalam karut komedia tu barang abang? Dalam karut komedia tu tukang karut lah. Tak. Sebelum tu abang ada background untuk saya pernah buat kerja tu lah. Saya pernah buat kerja tu lah. Satu ketika dulu masa gawat tahun 98 99 masuk ke tahun 2000 kan. Saya buat berdikir je. Saya balik Kelantan, saya berdikir setiap malam, saya berdikir. Macam saya kata tadi, apa pun yang saya buat hari ni saya tak pernah belajar secara formal. Cuma dengan minat dan berangin, angin tu. Angin. Maksudnya macam cakap langkah kaki dulu belajar. Baru belajar. Ada juga yang tanya, betul ke abang pernah kena ban pasal DK? Ya, betul. Betul, bukan saya saja kena ban, malah DK Barat diharam pun kerana punca daripada saya. Tu kenapa? Ada kata lalu sensitif kita nak cerita atau abang begitu? Tak, saya pernah cerita lah dulu pun, tapi tak ada masalah. Dia macam ni puncanya. Kemasukan saya ke dalam DK Barat tu ada yang tak senang. Okey. Kan saya pelakon kan, tiba-tiba masuk di Kelantan. Saya tak pernah DK Barat pun. Lepas ada nama saya masuk DK Kelantan. Jadi setengah pihak menganggap saya mengacau. Faham. Okey, saya mengacau. Jadi sebenarnya saya bukan pandai pun. Kan masa kata saya masuk saya melangkah, baru saya belajar kan, belajar itu. Dia orang tak faham masa tu kan. Ada setengah orang kata orang datang ramai bukan nak tengok kita pun. Jadi dia rasa tak selesa gitu kan. Dia rasa tak selesa. Insecure lah. Dia rasa dia yang selama ni cari makan dia, tiba-tiba masuk saya, orang datang nak tengok, macam habis dia sama. Tapi sebenarnya niat saya itu saya nak menumpang dia orang. Sebenarnya saya nak menumpang dia orang kan, nak belajar nak bikin orang ni malam, nak bikin ni malam, nak bikin orang. Tapi saya tak dapat tu sebab dia orang menolak. Okey. Akhirnya kan masa tu di Kelantan tidak boleh berdikir dengan ada perempuan. Tapi di Terengganu boleh. Terengganu boleh. Dia negeri lain-lain dia berbeza, dia punya apa ni? Law dia. Law dia berbeza. Jadi dikompilkan saya berdikir di mana-mana, letakkan satu video dan diserahkan kepada Kak Jadi Kelantan. Ada perempuan dekat situ. Tetapi masa tu di Terengganu, jelas video tu di Terengganu. Sebab ada nama pun, nama kumpulan di Gong. Biasanya kumpulan letak di Gong. Kumpulan tu dia besut. Tapi saya tak ada masalah sebab saya faham kan dia orang macam mana kan. Dan DK Barat pun bukanlah satu kerja hakiki saya. Jadi, tapi malangnya DK Barat tu diharamkan ketika itu. Okey, dan bukanlah saya bukan saya di ban kan, akhirnya DK Barat tu di ban kan. Tapi bila satu hari nanti DK Barat diminta ada orang yang bertanggungjawab, itu persatuan DK Barat harus ada persatuan. Jadi pertama DK Barat. Jadi adalah persatuan. Jadi kerajaan serah balik persatuan lah, hidupkan balik DK Barat itu dibenarkan. Seketika tu dibankan untuk jaga. Tapi macam tak ni pula, macam tak logik benda. Show tu dekat Terengganu. Dia tapi sebab dia bagi dalam satu video, jadi dia orang pun saya rasa dia orang tak detailkan benda tu. Dan tujuan dia orang pun untuk menindakkan dengan saya. Saya ada tiga show, 2 show lagi. Show ketiga malam tu diharamkan. Di DK Barat ada 2 show lagi saya sepatutnya dalam jadual saya, cancel lah. Tapi tak ada masalah. Akhirnya saya bersyukur juga sebab saya hanya minat dan saya ada perjuangan saya sendiri. Saya kata saya tak boleh berjuang di Kelantan, saya berjuang di KL. Betul. Dan perjuangan kadang-kadang tak perlu pun orang ramai. Ada benda yang kita berjuang sendiri pun tak apa.
Jadi saya berjuang di KL, saya buat kerja-kerja saya di KL dan DK ni kan. Itu pun ada orang tak senang juga satu ketika dulu sebab rosakkan DK keluar macam-macam lah. Ada kan rosakkan. Yalah saya mengubah sedikit persembahan DK kan. Dan kadang kemudian tu dah ke depan dengan ada orang menari macam-macam lah. Saya rasa dia lebih komersial. Betul, itu pada setengah orang, pada setengah orang sana ada setengah orang yang mengatakan rosak. Hal seni ni harus dijaga macam-macam pandangan kan. Saya mengambil pandangan yang gini je pandangan saya. Kalau kau sayang, kau kurung, kau tak bagi dia keluar sebab kau sayang, dia akan mati dalam kurungan. Yalah betul. Jadi biar dia keluar, dia hidup. Jadi kalau sayang, lepas bebaskan sikit, dia bernafas kat luar. Itu yang sayang. Sebab kalau kurung, dia akan mati sendiri je. Jadi pandangan saya macam tu. Tapi tak apa, alhamdulillah. Saya tak ada masalah dengan sana, hubungan biasa sebab saya tak ambil pot sangat benda tu kan. Makin lama anak-anak muda makin lahir banyak. Sekarang ni pun di Kebarat banyak lahir daripada Kuala Lumpur. Perkembangan di Kuala Lumpur sangat luar biasa. Sekarang ni di Kelantan orang muda naik, Kuala Lumpur pun muda naik, daripada Kuala Lumpur balik ke Kelantan, menetap di Kelantan di Kebarat. Jadi sekarang ni anak-anak muda saja nak sekarang. Jadi saya percaya anak muda sekarang dia punya boleh menerima perubahan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah lah. Sekarang ni makin berkembang di Kebarat. Abang sekarang masih ada tak buat? Tak ada lagi dah. Saya buat di Kebarat je, tapi saya buat di tempat-tempat yang saya pilih lah. Saya tak balik dulu sana buat dalam pagar macam dulu bertiket lah. Tak buat lah. Tapi saya perasan setiap tahun kadang-kadang kalau ada pertandingan lawak, ada satu segmen khas untuk DK macam apa, Maharaja Lawak. Alhamdulillah sejak Karut Komedia muncul, DK diterima oleh seluruh Malaysia. Betul. Orang Malaysia pun kenal di Kebarat, budak-budak kecil pun boleh bertepuk. Jadi alhamdulillah. Walaupun ada setengah orang kata tak ada sampai macam merosakkan DK, tapi ada orang benda baik. Itu satu perkembangan yang baik, alhamdulillah. Sekarang ni DK sudah menjadi benda yang tidak janggal lagi. Komersial. Betul. Dulu janggal. Kalau dia majlis-majlis besar kan, majlis event besar, ada DK, tak janggal DK. Betul. Itu antara sumbangan abang. Alhamdulillah. Kalau kemudian tu sebenarnya mengkomersialkan DK Barat tu sendiri. Sampai betul. orang luar boleh terima, boleh tahu, boleh suka. Ya. Alhamdulillah. Tapi saya terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Kelantan baru-baru ni. Dalam satu majlis penganugerahan DK Barat di Kelantan. Ada tukang karut terbaik di Kelantan dan saya dibagikan ikon anak seni Kelantan. Saya menarik dia bagi pada saya anugerah itu di atas pentas DK dalam majlis DK kan. Ironinya kan. Jadi sebelum ni dia mengharamkan DK kerana saya. Kan sebenarnya menarik kan. Tapi akhirnya dia bagi anak saya bersyukur, alhamdulillah. Pujuk balik ke apa bang? Saya tak anggap macam tu, tapi saya terima benda tu. Sebabnya sebagai satu pembuktian bahawa saya tak pernah khianati di Kebarat. Betul. Okey, sebelum terlupa, kali ni kita shoot dekat ni. Lupa nak cerita. Sunburst Store. Ini satu kawan abang punya ni, bandar. Kawan saya bandar. Terima kasih bang bagi guna ruang abang ni. Dia Sunburst ni dia baru beberapa bulan, baru saya rasa dalam puasa tu hari, baru pindah sini kali dari tempat lain. Tapi barang-barang bandar dia yang sangat rare, yang sukar tak dapat tempat lain, direct daripada Jepun ada. Ada IG bang. Kalau orang luar nak cari tempat, nanti kita masukkan sekali dalam. Itu yang nampak kita punya set hari ni cantik kan? Cantik. Dia colourful. So nampak bergaya betul hari ni. Dan colour kat belakang tu burst sikit. Tak dapat. Kita orang gelap. Itu sunburst tu. Itu salah kita orang lah. Topi yang saya pakai ni pun saya pinjam kat sini ni. Sponsor bang. Bukan pinjam, sponsor. Banyak ni sponsor sementara. Aduh. MC konsep MC tu lagi. Kembara. Baju sini dia pakai tu. Baju sini. Mana? Nasib baik tak ada nak tanda kamera kan. Aduh. Sini banyak menarik semua ada. Jadi kalau macam orang luar nak datang, boleh cari dekat Google lah bang. Tapi nanti kita bagilah IG. Okey. Okey bang, pengarah
kalau boleh abang bagi top 4, kita main top 4. Kalau orang minta top 3 kan, pengarah yang abang minat. Macam menjadi rujukan ke, atau abang punya favourite local dan international. Oh, international tu susah nak menyebut nama, tak ingat. Okey, tak macam Bosnia Herzegovina. yang mana abang ingat je bang? Ataupun abang cuba bercakap, kita orang tangkap je. kita iyakan je bang. Kita iyakan je. Okey, ginilah, kita lebih pada pengarah kita lah, luar tak payah lah kan. Okey. Luar ni semua bagus. Kebanyakannya bagus kan. Yang tak bagus kita tak tengok. Betul. Tak kenal pun kan. Jadi kalau lokal dulu dan sekarang lah. M. Amin. Direct apa bang? Dia direct apa? Tak tahu apa. Saya mana tahu, saya budak muda. Google. Cari anak Amin tu. Orang muda pun tak tahu lah. Sebenarnya tak muda. Saya minat dia, saya belasan tahun muda lagi. Tahu ke dia? Belasan tahun sama saya, bayar saya sekarang belasan tahun. Okey, tak apa, nanti saya cari bang. M. Amin tu kan? Okey. M. Amin. Macam tulis M. Amin. Hussein Hanif. Okey. Tak tahu juga tu. Tak nak tanya. Oh, okey. Rahim Razali. Rahim Razali. Abang. Cik. Yui Haji Sari. Kalau tanya yang kelima pun Yui Haji Sari juga. Kenapa bang? Kenapa? Tak tahu, dia Yui pada saya dia bukanlah berbeza dengan yang empat tu. Dari sudut ilmunya banyaklah yang boleh kita kutip ilmu dia tu. Jadi ni empat pengarah yang mempengaruhi saya lah. Kalau dari sudut kerja. Dari sudut kerja dan sebagainya, dan bahan-bahan cerita yang dia ambil pun, konten-konten dia orang pun kan. Itu dia. M. Amin, Hussein Hanif, Rahim Razali dalam konteks hari ni, dan juga Yui Haji Sari. Mesti orang nak tanya, mana P. Ramlee? Betul juga. Okey. Sebab dia tanya pengarah tu kan. Tadi saya kena pilih orang mengarah. Yang mengarah saja. Macam P. Ramlee tadi, dia ikon keseluruhan. Dia dah sendiri kan. Kan. Dia sendiri, dia ada semua dia kan. Dia lah pengarah, dia lah pelakon, dia lah penyanyi, dia lah komposer. Tapi karya dia ada mempengaruhi abang punya kerja. Siapa dia? P. Ramlee. Mempengaruhi itu saya tak nak kata mempengaruhi, tapi dia juga adalah antara yang tak ada siapa pun yang tak suka cerita dia kan. Tak ada siapa pun yang menolak cerita P. Ramlee kan. Jadi dah tentunya P. Ramlee itu sebahagian daripada kehidupan kita bila kita menonton kan. Jadi cerita dia, lagu dia, arahan dia, lakonan dia kan, tentunya ada banyak cerita-cerita dia yang bagus, yang dia adapt daripada cerita-cerita luar pun, dia tukar pun, tapi yang melekat pada orang sekarang. Tapi itulah kalau memilih pengarah dalam konteks pengarahan, saya bercerita pengarahan M. Amin, Hussein Hanif, Datuk Rahim Razali dan juga Yui Haji Sari. Dari sudut kedetailan. Okey, kalau pelakon selain daripada Eskandar Isman? Saya tahu abang peminat Eskandar Isman. Ya, saya suka melihat Ahmad Mahmud. Ya, saya Ahmad Mahmud lah. Lagi bang? Lagi tiga? Lagi tiga? Kita empat. Eskandar Isman dah dua dah. Okey. Kedua dah. Okey. Okey. Mak Sentul saya suka. Mak Sentul. Okey. Mak Sentul. Kenapa Mak Sentul? Saya suka komedi kan. Saya suka komedi. Antara komedi Mak Sentul, saya suka zaman Mak Sentul. Pada masa itu dia punya komedi pada saya bukanlah mendahului juga, tapi dia ada sedikit kelainan pada orang lain. Sendiri. Masa tu cerita-cerita kelakar dia, siri mat dia kan, sangat kreatif dia kan. Jadi semua buat sendiri. Dia buat sendiri. Okey. Jadi seorang lagi
Nordin Ahmad lah. Nordin Ahmad. Nordin Ahmad. Okey. Kenapa tidak Ramli kan? Kenapa tidak Ramli tadi lah. Jawapan yang sama. Copy paste jawapan. Sebab ada lagi ke? Kau tak ada dah? Rasa kita dah habis limit dah ni. Oh iya ke? So ada apa-apa ikutkan last ke? Ada. Tanya. Pantun. Itulah. Nampak macam pantun Pantun tu. apa tu? Pantun. Saya tengok abang punya video, abang ada dengan artis-artis lain, abang macam bagi tips berpantun. Ada satu macam pertandingan. Saya jab ke dengan, abang ingat tak? Pertandingan abang, pantun. Bukanlah pertandingan sangat, dia macam antara artis tu. Abang bagi tips pantun tu macam mana pembayang apa semua. Okay. So abang memang macam mana abang macam mana nak tanya? Abang memang mahir lah pantun. Apa? Dia ni macam ni. Tukang karut di Kebarat tu berpantun. Tukang karut tu berpantun. Kan tu berpantun kan. Itu. Apa yang saya faham dulu, pantun ujung sama kan. Tapi apa yang saya dapat daripada abang tu, dia macam pembayang dengan maksud dia kena selari. Maksudnya ceritanya yang sama. Itu asas dia pantun yang cantik. Selalunya pembayang juga sebenarnya dah bawa kepada maksud. Itu pantun yang cantik. Tapi dalam hari ni kita tengok pembayang dengan maksud dah berbeza kan. Pembayang cuma rima akhirnya sama saja kan. Tetapi pembayang yang masih cantik adalah walaupun dia tak sama, tapi yang cantiknya adalah pembayang dengan maksud tu dia selari, tu lagi cantik. Okey. Yang kedua, dua pembayang mesti satu cerita. Dua pembayang satu cerita. Dua pembayang satu cerita, dua maksud satu cerita kan. Jangan pembayang tu dua pembayang pantun kan. Sampai pantun empat kerat kan. Jadi pembayang satu, pembayang dua. Itu dah cerita berlainan pun dah tak cantik. Oh dah okey dah. Tak cantik. Kalau cerita ada pantun yang cerita berlainan tau. Contohnya apa nama ni? Apa nama contoh? Pergi ke hutan memburu rusa. Okey. Yang kedua, tiba-tiba je benda lain pula. anak Pak Malim demam di rumah. tak sangkut bawa. Tak ada sangkut bawa tu. Sebab dia naknya dengan mah ujung kan. Dia punya dia. Jadi cerita tak masuk kan. Cantik lah. Cantik lah. Dia tak halus lah. Dia tak halus. Tapi kan cantiknya mesti satu cerita. Pergi hutan memburu rusa. Apa nama ni, naik kuda bawa panah. Kalau dia nak orang rumah kan. Kan dia ada satu cerita. Jadi tapi sekarang orang main hentam. Ada satu pantun tu yang saya ingat ke kawan saya dulu. Bersia-sia di dalam perahu. Saya tanya dia tu, besar mana perahu? Dalam satu pertandingan pantun ni. Oh, dia pertandingan tu. Dekat Dewan Bahasa. Dia kat sana, saya kat sini. Dia lawan saya. Dia tu bersia-sia dalam perahu. Dia baru buka mulut je. Bersia baris pertama. Saya pun cakap, Mike, besar mana perahu kau? Dia dah jam. Jadi kena pilih betul tu. Dia nak je ujung kan. Jadi bersia-sia dalam perahu. Bersia dalam perahu. Boleh je menaiki perahu kan. Okay. Jadi itulah nilai-nilai pantun lah menurut saya. Sebab pantun itu sendiri bermaksud pantun tu. Maksud dia adalah kias ibarat. Sebab tu pantun yang cantik dia berkias. Dia tak ada direct Sampai ke maksud. Maksud kan berkias. Maksud yang berkias adalah pantun yang cantik. Kalau maksud direct dia tak cantik lah. Bukan set forward lah. Sebab maksud pantun tu berkias ibarat. Asal pantun tadi sebenarnya berkias ibarat je. Dah berpantun lah. Yang pembayang tu datang kemudian tu. Ada pembayang, ada maksud. Asalnya satu maksud pun tak apa, tapi berkias ibarat. Dah berpantun. Ini abang memang tak ada didikan formal lah kan benda ni. Abang belajar dia macam ni dari bacaan abang lah. Dia bila kita minat, kita kena carilah sejarah dia. Macam juga di Kibagat. Bila minat kita carilah sejarah di Kibagat tu mana. Setiap apa pun kita masuk dalam Laut Jenaka, kita kena tahu sejarah dia pula. Itu betul. Ada orang masuk dia tak tahu sejarah, bertahun-tahun dia tak tahu sejarah apa pun. Tapi kalau kita masuk, kita ada sejarah tu, ada kekuatan lah sikit. Yalah, betul. Semangat pada kan. Semangat datang kemudian. Macam pantun, contoh pantun yang kata sama maksudnya kan. Maksud pembayang yang masuk kan. Apa nama ni, pucuk pauh di 5 batu. Okey. Pucuk pauh di 5 batu. Anak 9 di tapak tangan. Jauh pada batu dan mata di atas jangan kan. Tapi anak 9 di tapak tangan tu sebenarnya bukan anak 9 di tapak tangan. Dia ada salah tafsir dulu. Sebenarnya dia punya air 9. Air? Air? Saya dapat air 9. Sebab dia ada hubungan. Kalau anak 9 di tapak tangan dengan pucuk pauh dia tak ada kaitan.
Pucuk pauh di Limau Batu, air 9 di tempat tangan. Air 9 tu apa? Air 9 tu air mandi mayat. Baru ada kaitan. Ada kaitan. Jadi pucuk pauh di Limau Batu tadi adalah daun yang digunakan untuk mandikan mayat. Kalau tidak, apa ni? Ikan lah. Ikan. Jadi pucuk pauh di Limau Batu, air 9 di tempat tangan. Jadi dua-dua digunakan mayat. Walaupun jauh beribu batu, hilang di mata dan terlihat. Artinya jauh beribu batu tu ada orang mati tu, kita terpisah. Kita tak tahu mana dia pergi kubur. Jadi gambaran dia pun jauh berbatu, hilang di mata, kita tak ingat halus bahasanya. Itu dia. Tapi ada orang mentafsirkan pucuk pauh di Limau Batu itu adalah batu delima, dia terbalikkan ayat kan. Tapi saya tak percaya sebab di Kelantan ada pokok di Limau Batu. Ada pokok di Limau Batu. Ada seorang orang pakar pantun lah, dia tafsirkan pucuk pauh di Limau Batu, anak 9 di tapak tangan. Anak 9 tu cincin ya, batu dalam cincin, dia kata di tapak tangan pegang. Walaupun jauh dari batu, dia mata ada benda yang dikenang kan. Tapi saya tak percaya sebab di Kelantan ada pokok di Limau Batu. Kalau dia kata di Limau Batu adalah batu delima, sebab di Kelantan pokok di Limau Batu ada. Jadi Dia ada pokok di Limau Batu. Dan saya percaya pantun di Kelantan tu. Yang abang dapat bongkar maksud tu lebih tepat lah kan. Apa yang orang fikir. Saya harap begitu lah. Dia banyak macam jadi macam tu. Contohnya macam pagar, pegar. Betuk sebetulnya. Batuk tu batuk lah, batuk semua dia benda yang berbeza lah. Bukan betuk lah. Bukan, dia batuk juga. sebenarnya ni sama, cuma benda sama pagar. Macam merah padam. Merah padam. Apa tu maksudnya merah padam? Merah padam tu macam marah lah. Muka merah lah. Muka merah padam kan. Tapi kenapa padam? Bukan merah. Itulah tu. Kenapa padam? Kalau padam tak merah ke tak? Tak merah dah. Dia sebenarnya merah padma. 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 Bukan padam. Ejaan tu padam tu. Terbalikkan je. Padam Padma. Padma. Padma tu apa tu? Tak tahu. Rafflesia. Bunga Rafflesia tu ada bahasa Melayu ni bunga padma. merah bunga tu. Padma tu. Bahasa Melayu Rafflesia Padma. Bunga padma. Kenapa dia jadi dia tukar ke apa macam mana buat Bacaan Jawi dulu sama je. Okey, faham. Bulu Roma jadi bulu rum. Iyalah. Betul. Itu je. Macam pagar dengan pegang tu lah, jangan Jawi je. Itu ada puncanya. Punca dia. Jadi lari pula maksudnya. Kita dah kelas bahasa dah ni. Itulah tu. Dari filem, ibarat, pantun, semua kita pukul. Okeylah, kita pun ambil masa lama ni. Abang Sabri ni masa. Okey. Ada pesan apa-apa ke dekat penonton ke, nak cakap apa ke? Cakap apa banyaklah cakap lah. ini yang rekod, yang tak rekod tadi banyak. Maksudnya nak sokong apa filem terbaru nanti ke? Betul jangan lupa itu betul. Terima kasih ingatkan saya. Duan tu tadi. Terbaru Duan Nagaboro, sebuah filem akan ke panggung insya-Allah 19 Januari. Satu cerita yang saya harap akan dapat dilihat oleh semua orang nanti lah. Sesuatu yang saya buat dalam filem tu. Sehari sebelum birthday saya tu. Harap dijemput. Daripada semua penonton Rasa Semanja, pergi tonton ya. Betul. Kita support Abang Sapri Yunus dan karya-karya filem-filem Malaysia, kita support insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi kepada Sunburst The Sunburst Store. Sponsor lah ni, kita anggap sponsor ruang ni, dia bagi kita ruang yang cantik. Katanya dengar air ni ada orang sponsor. Ada daripada Sufian Syari, kawan kita. Terima kasih Sufian Syari sponsor air kita. Belanja air. Kita tak dapat cek yang besar. Kat bawah tadi ada yang kecil. Itulah, ada kecil ni kan. Okey. Sampai sini saja dulu. Terima kasih banyak bang. Sekali lagi sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Okey, sama. Alright. Mohon maaf kalau ada salah silap, tergurau, terkasar. Sama saya pun. Okey. Bye. Oh, macam itu je. Ingat nak bagi pantun. Tak reti. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum. Cut.